Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan subjek GWCP 1042 penulisan akademik tugasan 3, iaitu dari segi persembahan. Kami dikehendaki untuk menganalisis satu artikel yang kami pilih sendiri yang bertajuk Etika Komunikasi Era Digital. Berdasarkan artikel tersebut, kami dikehendaki untuk menganalisis dari segi keutuhan wacana, ketepatan penulisan sumber rujukan yang digunakan, gaya APA, dan kejelasan dalam penulisan yang terdapat dalam artikel berkenaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Nur Zarifah binti Zabana, dan saya Nur Syakirin Zulangka binti Ridwan, dan saya Nur Alia Nabila binti Mustafa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keutuhan wacana. Sebelum itu, mari kita fahami apakah maksud bagi keutuhan dan maksud bagi wacana. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kata dasar utuh bermaksud keadaan sempurna, iaitu tidak rosak, kukuh, kuat, tegap, padu, dan lain-lain. Manakala maksud wacana berasal dari perkataan Jawa, iaitu wacono yang membawa maksud baca. Dalam bahasa Inggris pula, wacana disebut sebagai discourse yang berasal dari perkataan Latin discursus yang membawa maksud larian. Bagi kedua-dua bahasa ini, membawa maksud yang berbeza mampu memperlihatkan hubung kait yang membawa arti wacana itu sendiri, iaitu bacaan yang mempunyai larian, mengikut rentak yang berurutan dan teratur untuk memberi makna. Menurut Dewan Edisi Baru 1989, wacana merupakan ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Oleh itu, keutuhan wacana dapat dilihat melalui penggunaan ayat yang betul dan susunan ayat yang betul dalam sesuatu wacana atau dalam sesuatu teks. Terdapat dua aspek penting dalam keutuhan wacana, yaitu kesinambungan idea dalam sesuatu teks yang dikenali sebagai koheren, serta keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain yang dikenali sebagai kohesi. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah jalinan maksud di antara ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain. Keutuhan semantik juga berkaitan dengan makna perkataan-perkataan, struktur ayat, dan simbol. Terdapat beberapa contoh bagi keutuhan semantik, antaranya hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan perbandingan, serta hubungan sampingan. Beberapa contoh telah tertera dalam slide tersebut bagi hubungan-hubungan yang mempunyai kaitan dengan keutuhan semantik, seperti hubungan sebab dan akibat. Bagi contoh yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan beradab merupakan ayat sebab dan mampu membantu mengurangkan konflik, meningkatkan kesejahteraan mental, serta menggalakkan perbincangan yang lebih produktif dan membina dalam alam digital merupakan akibat. Dalam struktur ayat tersebut dapat dilihat mempunyai sebab, iaitu penggunaan bahasa yang baik dan beradab, dan mempunyai akibat bagi sebab tersebut. Akibatnya mampu mengurangkan konflik serta meningkatkan kesejahteraan mental serta menggalakkan perbincangan yang lebih produktif dan membina dalam alam digital. Seterusnya, bagi contoh sebab dan hasil pula, sebab
ialah menguatkuasakan undang-undang, manakala hasil melahirkan masyarakat yang lebih adil, harmoni dan bertanggung jawab. Kemudian bagi contoh yang ketiga, contoh hubungan antara sebab dan tujuan. Sebab di sini adalah mengadakan kempen anti-buli cyber boleh dipraktikkan bagi mengatasi komunikasi yang tidak beretika. Kemudian tujuan kempen anti-buli tersebut adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat berkaitan bahayanya buli cyber. Seterusnya bagi hubungan syarat dan hasil pula. Syarat di sini, ayat syarat di sini yaitu menyampaikan informasi secara jujur dan tepat, juga merupakan salah satu etika dalam komunikasi era digital. Bagi ayat hasil pula, menghindari penyebaran berita palsu yang boleh menyesatkan masyarakat. Contoh ayat ini jelas menunjukkan hubungan antara syarat dan hasil, di mana menyampaikan informasi secara jujur dan tepat mampu menghindari penyebaran berita palsu yang boleh menyesatkan masyarakat. Seterusnya, masuk kepada keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan kewujudan pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Keutuhan leksikal juga tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Berikut merupakan beberapa contoh bagi keutuhan leksikal. Yang pertama ialah penggunaan kata yang sama. Seperti contoh yang telah disediakan, beberapa penggunaan ayat yang sama digunakan secara berulang kali. Contohnya digital dan bully cyber. Kemudian contoh yang kedua ialah penggunaan sinonim, seperti contoh yang telah diberi dalam slide. Ayat tersebut menggunakan ayat seperti membiasakan mereka untuk beretika ketika berkomunikasi di media sosial sehingga mereka dewasa nanti. Penggunaan ayat ini merujuk kepada hasil didikan ibu bapa mendidik anak-anak sejak dari kecil sehingga dewasa. Kemudian penggunaan sinonim tersebut digunakan dalam bentuk peribahasa, kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Contoh yang seterusnya pula, penggunaan kata sinonim bagi perkataan mengganggu, merosakkan, menjejaskan, dan mengakibatkan. Contoh keutuhan leksikal yang seterusnya adalah dengan menggunakan kolokasi. Kolokasi merupakan hubungan kedudukan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Seperti contoh, infodemik berkaitan COVID-19 amat dibimbangkan selain pandemik itu sendiri. Hal ini kerana berita palsu tentang penyakit COVID-19 merebak lebih cepat dan lebih meluas berbanding virus itu sendiri melalui berbagai platform internet serta platform media sosial. Penggunaan ayat seperti hal ini kerana menunjukkan kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya dengan ayat yang seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah dengan menggunakan hyponim. Hyponim merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contohnya, antara etika yang perlu diamalkan semasa berkomunikasi dalam media sosial termasuklah mengamalkan kesantunan berbahasa yang baik, menghindari penyebaran maklumat palsu, serta menghormati privasi orang lain. Contoh yang diberikan menunjukkan maksud ayat yang ingin disampaikan berbeza-beza. Contohnya, mengamalkan kesantunan berbahasa yang baik merupakan perbuatan yang lain dengan perbuatan menghindari penyebaran maklumat palsu, serta berbeza juga dengan perbuatan menghormati privasi orang lain.
Isi-isi seperti ini menunjukkan adanya penggunaan hiponim dalam sesuatu struktur ayat. Keutuhan wacana yang ketiga adalah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana berdasarkan binaan tata bahasa. Beberapa contoh dalam keutuhan gramatikal termasuklah penanda hubungan, penanda rujukan, elipsis, serta penanda gantian. Contoh yang pertama bagi keutuhan gramatikal ialah penanda hubungan. Penanda hubungan berfungsi untuk menjalinkan atau menghubungkan ayat dan ayat atau frasa dan frasa. Ia juga berfungsi sebagai penghuraian, pengembangan idea, dan penambahan. Seperti contoh yang tertera di dalam slide, seperti akhir sekali, sementara itu, justru itu, oleh hal yang demikian, dalam pada itu, oleh itu. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan penanda hubungan untuk menjalinkan sesuatu ayat. Bagi contoh keutuhan gramatikal yang seterusnya ialah penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata yang menggantikan sesuatu sama ada manusia atau benda. Penanda rujukan juga merupakan kata ganti nama orang dan kata ganti nama tunjuk. Seperti ini, kita, bagi orang, dia, mereka. Dalam contoh yang diberikan ini terdapat kata ganti nama tunjuk seperti ini dan kata ganti nama orang seperti kita. Contoh yang ketiga bagi keutuhan gramatikal ialah elipsis. Elipsis merupakan unsur melenyapkan atau mengelakkan daripada sesuatu maklumat berulang daripada pernyataan yang diberikan. Contohnya, antara etika dalam komunikasi era digital termasuklah menghindari kegiatan bully cyber. Perbuatan bully cyber merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, merosakkan reputasi atau menakut-nakutkan seseorang. Berdasarkan konteks ayat tersebut, saya dapat menganalisis penggunaan kata hubung untuk menghubungkan antara dua ayat tersebut. Contohnya, penulis telah melenyapkan perkataan dan bagi memisahkan antara dua ayat tersebut. Sekiranya ayat tersebut mempunyai kata hubung, ayat tersebut akan seperti berikut. Antara etika dalam komunikasi era digital termasuklah menghindari kegiatan bully cyber, dan perbuatan bully cyber merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, merosakkan reputasi atau menakut-nakutkan seseorang. Oleh sebab penulis inginkan penulisan akademik yang betul dan mampu menyampaikan pesanan yang jelas, maka penggunaan kata hubung seperti dan telah dilenyapkan bagi mencantikkan sesuatu struktur ayat. Contoh keutuhan gramatikal yang terakhir ialah penanda gantian. Penanda gantian merupakan proses yang menggantikan unsur bahasa kepada unsur seperti kata nama, kata kerja, dan glosa. Contohnya, penggunaan bahasa kasar dan kurang sopan dalam komunikasi digital seringkali menjadi masalah yang serius yang menjejaskan keharmonian sosial. Masalah yang serius di sini merujuk kepada penggunaan bahasa kasar dan kurang sopan dalam komunikasi digital. Konteks ayat seperti ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya proses yang menggantikan unsur bahasa kepada unsur seperti kata nama atau kata kerja. Di sini merujuk kepada kata kerja, penggunaan bahasa kasar dan kurang sopan dalam komunikasi digital. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan hentian atau kesenyapan suara, intonasi, tinggi rendah tekanan suara, dan nada suara. Dalam penulisan, keutuhan fonologi wujud sebagai tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih, tanda seru, dan sebagainya. Perbezaan tanda baca membezakan intonasi dan tekanan suara.
Seperti contoh yang tertera di dalam slide, dalam konteks ayat penegasan, oleh itu, tanda koma, setiap lapisan masyarakat haruslah mengamalkan etika dalam semua interaksi digital, koma, bagi mencipta persekitaran komunikasi yang lebih baik dalam era digital ini. Wujudnya tanda koma di dalam konteks ayat tersebut menunjukkan pembaca hendaklah berhenti seketika sebelum meneruskan ayat yang seterusnya atau isi yang seterusnya. Bagi tanda nokta pula, tanda nokta wujud bagi setiap penghujung ayat. Seterusnya, kita akan meneruskan penjelasan yang lebih mendalam yang akan diterangkan oleh Syakirin. Terima kasih saudari Zarifah. Seterusnya, kita akan beralih kepada topik ketepatan penulisan sumber rujukan. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apakah itu sumber rujukan. Sumber rujukan ialah kaedah sistematik dalam penulisan akademik. Sumber rujukan ini berfungsi untuk memberi pengakuan kepada sumber penulisan yang dihasilkan. Senarai bahan rujukan juga perlu ditulis di bahagian akhir penulisan akademik. Selain itu, sumber rujukan merupakan tanggung jawab penulis untuk memiliki idea atau konsep asal yang digunakan dalam karya penulisan mereka. Gaya penulisan rujukan yang seringkali digunakan ialah gaya penulisan rujukan APA ataupun American Psychological Association. Dalam gaya penulisan rujukan APA terdapat beberapa gaya rujukan utama, termasuklah sastra dan kemanusiaan, bidang sains dan sosial, serta bidang sains dan teknologi. Seterusnya, beralih kepada apakah itu penulisan sumber rujukan gaya APA. Gaya penulisan sumber rujukan APA ialah sistem penulisan pengarang tahun dalam menyatakan rujukan di sebuah penulisan akademik. Bagi senarai rujukan yang menggunakan penulisan gaya APA, ia mengandungi nama atau nama keluarga penulis, tahun penerbitan, serta muka surat jika ada. Selain itu, setiap rujukan yang dirujuk di dalam teks mestilah dinyatakan di dalam senarai rujukan dan menjadi tanggung jawab penulis untuk memastikan ketepatan maklumat rujukan tersebut. Berikut merupakan contoh penulisan rujukan dari artikel yang kami pilih. Dalam penulisan rujukan artikel ini, ia menunjukkan penulisan sumber rujukan artikel dalam jurnal. Terdapat nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, beserta volume dan isu, dan alamat URL. Seterusnya, rujukan dalam teks juga merupakan penulisan sumber rujukan bagi sesebuah penulisan akademik. Rujukan dalam teks juga dikenali sebagai in-text citation. Dalam contoh yang disertakan dalam slide ini, penggunaan rujukan dalam teks mengikut sistem pengarang tarikh, di mana nama pengarang karya asal disertakan dengan tarikh karya tersebut dihasilkan. Dalam contoh di atas, terdapat dua orang pengarang yang mana kedua-dua nama mereka disenaraikan. Seterusnya, tahun penerbitan artikel tersebut. Terima kasih kepada saudari Syakirin atas penjelasan untuk ketepatan penulisan sumber rujukan itu tadi. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kejelasan penulisan. Konsep penjelasan penulisan ini mengandungi 4 aspek. Yang pertama, menggunakan bahasa komunikasi yang strategik dan berstruktur. Yang kedua, penulis perlu mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dan bermakna. Yang ketiga, penulis perlu mempunyai tujuan yang jelas, tepat dan maklumat yang ditulis itu mestilah logik. Yang keempat, penulis dapat belajar menyusun ayat dan perenggan untuk mencapai kejelasan dalam penulisan ini. Semua mesti tertanya apa itu kohesi. Jadi yang pertama, kohesi itu adalah tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam sesuatu wacana atau teks. Tautan ini menghasilkan kesepaduan dalam sesuatu wacana sekaligus mampu menghasilkan wacana yang lengkap. Jadi mari kita lihat definisi kohesi dari pandangan lain. Yang pertama, mengikut Crossley Enemy nombor 2010, definisi kohesi ini adalah merujuk kepada kehadiran atau ketiadaan isyarat diberikan yang mampu memberi kefahaman serta kaitkan di antara dengan idea lain.
Yang kedua, mengikut PAUD 2018, definisi kohesi ini seperti hubungan semantik lain seperti sinonim, antonim dan polisemi yang mempunyai hubungan di antara teks atau wacana. Yang ketiga, mengikut Hasanah 2017, definisi kohesi ini merujuk kepada satu set segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam bahasa yang membolehkan ianya berkait antara satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, dalam dunia maya yang semakin berkembang di mana interaksi semakin sering berlaku tanpa bersemuka, menjaga kesopanan adalah asas untuk memastikan komunikasi dilaksanakan dengan cara yang positif, beretika dan saling menghormati. Jadi di sini kita dapat lihat dunia maya dan tanpa bersemuka itu memberikan maksud yang sama dan diulang dalam satu ayat. Jadi kita lihat pada contoh ini pula, maka dengan itu menghindari jenayah bully cyber adalah langkah yang penting dalam menciptakan persekitaran digital yang lebih selamat, positif dan produktif. Hal ini kerana ia tidak hanya melindungi masa daripada kesan negatif secara mental, emosi maupun sosial, namun juga dapat memupuk tanggungjawab sosial dan rasa empati dalam kalangan masyarakat. Jadi kita dapat lihat ayat-ayat ini adalah hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Seterusnya kita lihat pada koheren. Apa itu koheren? Jadi koheren ini adalah kesinambungan berkenaan cara susunan idea dalam satu wacana. Aliran idea ini ditulis secara berterusan dan sistematik, lancar, bertalian dan logik. Mari kita lihat pada contoh untuk koheren ini. Sementara itu, menurut laporan digital global 2024 pula, kira-kira 57.5% penduduk Malaysia yang menggunakan media sosial untuk mengisi masa lapang terdedah melakukan perbuatan bully cyber sama ada secara langsung ataupun sebaliknya. Justru itu, mangsa bully cyber boleh mengalami masalah tekanan, kebimbangan dan kemungkinan yang boleh membawa kepada pelakuan ataupun kirai untuk membunuh diri. Ini merujuk kepada Hasan dan Isa 2024. Jadi ayat ini kita dapat lihat ia merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur. Isi dan maklumat disampaikan dengan jalinan yang kemas dan rapi serta mempunyai makna. Jadi dengan semua pembentangan yang kami bentangkan, jadi apakah cara-cara untuk membuat penulisan akademik yang baik? Jadi mari kita tengok pada langkah-langkah penulisan akademik ini. Yang pertama, kita perlulah menentukan masalah atau topik penulisan. Yang kedua, kita perlulah mengumpul idea, maklumat dan data penulisan. Ketiga, menyusun organisasi data untuk menghasilkan penulisan yang baik. Dan akhir sekali, kita perlu menyimak hasil penulisan untuk memastikan ketiadaan kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal. Kesimpulannya, penulisan akademik amat mementingkan beberapa aspek penulisan yang betul. Antaranya, aspek keutuhan wacana. Terdapat beberapa jenis keutuhan wacana yang perlu dititikberatkan seperti keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Penulisan akademik yang betul mampu menyampaikan pesanan yang jelas kepada pembaca. Selain itu, ketepatan penulisan sumber rujukan juga penting untuk diimplementasikan dalam sesuatu karya penulisan akademik. Ini kerana penulisan sumber rujukan yang tepat menunjukkan kehormatan penulis tersebut kepada pengarang asal dengan memberikan kredit yang selayaknya. Ia juga penting untuk meningkatkan kredibiliti suatu penulisan dalam bidang akademik. Akhir sekali, kejelasan penulisan juga penting dalam penulisan akademik. Hal ini demikian kerana kita dapat belajar apa itu kohesif, apa itu koheren dan juga contoh-contohnya. Kita juga dapat belajar langkah-langkah untuk buat penulisan yang baik dalam pembentangan ini. Jadi, dengan itu, sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.